Hai, Assalamualaikum, Ni hao Banikum. Kita jumpa lagi dalam sesi yang terakhir, basically konklusi. Saya akan recap dan juga akan conclude, akan simpulkan dengan 13 poin ataupun 13 question ataupun 13 persoalan. Yang pertamanya, kenapa Bun, Syarul kita kena tanya pun soalan ni? Pertama-tamanya, sebab semua benda ada tujuan. Kenapa kita kena tanya pasal purpose of life? Semua benda dalam dunia ni ada tujuan dia tersendiri. Jadi kita tahu ataupun tak. Yang kedua, sekarang ni banyak orang tak happy, banyak orang murung. Setengah tu dia jadi violent, dia pukul orang, seksa orang, dia cuba mencari penyelesaian dengan minum alkohol ataupun dadah dan sebagainya, akan merosakkan diri sendiri, hanya melarikan diri. This form escapism, to solve the problem. Tiga, saya percaya kalau dengan tujuan hidup yang betul, ia akan berikan kita satu tujuan hidup yang mulia, yang lebih tinggi daripada semua permasalahan kita, dan akan buat kita rasa tenang dan gembira. Dan saya percaya empat is kalau question pasal tujuan hidup yang betul ni akan boleh membuatkan dunia kita ni lebih baik daripada sekarang. Betul ke Bun? Ya, soalan kedua, macam mana tujuan hidup betul boleh membuatkan dunia kita lebih baik? Jawapannya, hanya tujuan hidup yang betul, yang sebenar-benarnya boleh membuatkan kehidupan dunia kita ni lebih baik daripada yang sedia ada. Jadi, apakah tujuan hidup yang sebenarnya Bun? Saya gariskan 5 prinsipal tujuan hidup yang sebenar. First, dia mesti bersifat universal. Maksudnya semua orang boleh, yang mahukan tujuan hidup tu dia boleh. Dia mesti boleh membuatkan kita rasa happy dan juga tenang. Kedua, dia mesti boleh menyediakan, provide some sense of justice, boleh menyediakan keadilan, berikan keadilan sejagat. Empat, boleh dia mesti ada comprehensive plan dan juga comprehensive moral values, apa yang betul, apa yang tak, dan apa yang sepatutnya kita buat untuk mencapai tujuan hidup tu. Dan yang kelima, dia mesti logical. Secara logiknya, saya argue, saya hujahkan, hanya pencipta sesuatu benda yang tahu apakah tujuan atau fungsi sebenar setiap satu benda. Macam pen, hanya creator pen yang tahu fungsi sebenar. Macam helikopter, macam fighter jet, macam komputer ni. Orang yang sebenar mencipta dia tahu. Jadi dengan kita, yang betul-betul tahu tujuan hidup sebenar kita adalah pencipta kita. Dalam kes ni, saya hujahkan sebagai Tuhan. So, siapa Tuhan kita ni, Bun? Syarul? Jawapannya sangat senang. Siapa-siapa yang menjadikan kita dan segala alam ni adalah Tuhan kita yang sebenar. Yang selain daripada itu adalah Tuhan yang tipu. Kecuali bawa proof kalau ada. Yang kelima, kalau betul Tuhan hidup, kenapa kita tak nampak Tuhan? Apa bukti Tuhan ada? Senang. Simple. Bukti yang paling jelas Tuhan ada, kita hidup. Dunia ni ada, kita nampak sekeliling kita. Bolehkah kita datang daripada tak ada, tiba-tiba ada? Daripada monyet datang pada mana? Daripada Big Bang datang pada mana? There must be matters, time and space. So tanya saintis pun tak tahu. Dia punya pindiran sekarang, dia tak tahu kalau ada alam sebelum ni, dari mana datangnya time, matters and space. Diorang tengah mencari, ataupun sebenarnya diorang tak nak cari yang tahu benda macam ni lah. They just don't want to believe in any form of God. Benda tu nampakkan dia bodoh dan lemah. Kan? Okay. Sebagai seorang Islam, kita percaya hidayah tu tak sampai lagi. Bukti kita wujud. Kecuali kita boleh cipta diri kita sendiri lah. Ataupun kita tak boleh datang daripada tak ada. Dia mesti ada yang menjadikan kita. So, itu Tuhan. Itu bukti. Tapi kenapa kita tak nampak Tuhan? Tun. Soalan yang bagus. Sebab Tuhan jadikan kita untuk tak nampak dia lagi. Bukan tak nampak. Bukan sekarang. Sebab Tuhan ciptakan kita untuk test kita sama ada kita boleh menggunakan akal kita yang Tuhan jadikan kita. Tuhan jadikan kita dengan free will, dengan kebebasan untuk memilih. Ada akal.
dengan nafsu, sampai kita boleh menggunakan intelek kita boleh mencari Tuhan. Nampak Tuhan dengan nampaknya tanda-tanda Tuhan dalam diri kita dan alam yang sangat cantik. Dan kita cari Tuhan dan sembah Tuhan yang betul. Bukan kita hanya ikut orang di sekeliling kita, sebab orang pun ikut orang lain, orang ikut orang lain. Kenapa kau boleh? Sebab tuan nenek aku boleh. Tuan nenek aku boleh. Orang lain, kita ikut tradisi. Tanpa kita stop dan kita fikirkan apa yang betul. Macam saya selalu cakapkan, wrong is wrong. Salah tetap salah walaupun semua orang buat. Dan betul tetap betul walaupun awak seorang saja yang buat. Lagi satu analogi yang bodoh macam saya cakap. Penny wujud walaupun penny tak nampak. Creator je, kita ni. Ya? Adakah kita tak wujud? Kita ni wujud, the creator. Walaupun yang kita cipta ni, penny tak nampak kita. Tapi kita wujud. Sebab kita tak ciptakan penny untuk melihat kita. Sebab kita pencipta, kita jadikan penny untuk menulis. Ya? Kenapa kita jadikan Tuhan ni penny tak nampak kita? Sebab kita lah, kita cipta dia. Aku banyak kerja lain. So that is simple explanation, to me is also logical. Sebab Tuhan menjadikan kita tak nampak untuk kita test. Kalau dah nampak tu apa guna nak test lagi? Kalau dah nampak syurga, neraka, nampak Tuhan. Nak test buat ke benda? Adakah orang bodoh nak buat dosa, nak buat jahat kalau dah nampak Tuhan dan syurga? Dan dia tahu dia hidup kat dunia sementara saja. Biar dia buat baik, tapi Tuhan takut orang semua nak sembahyang 24 jam sampai dia tak buat benda lain dan dunia pun akan collapse. So that sometimes the wisdom, hikmah Tuhan menjadikan kita tak nampak Tuhan lagi. Anyhow, kita tak boleh cipta kita diri sendiri dan kita tak logik kita datang daripada nothing, daripada tak ada apa. Why God created us not able to see Him yet. Macam saya cakap tadi, kenapa Tuhan tak cipta untuk bolehkan kita tengok dia sekarang. Macam saya cakap tadi, apa hikmahnya kalau kita dah nampak dah nampak syurga dan neraka? Adakah orang bodoh nak buat jahat? Ataupun adakah orang bodoh tak nak buat baik kalau dah nampak syurga yang kekal tu? Kalau dah nampak Tuhan, semua akan buat baik. Might as well Tuhan masuk kita dalam syurga, which is Tuhan boleh buat. Tapi Tuhan tak nak buat sebab Tuhan nak test kita. And sebab dia boleh buat kita, dia boleh dan dunia ni, jadi dia layak, dia worthy untuk buat apa yang dia boleh buat. Okay? It's God. Kalau awak boleh buat diri awak sendiri dan dunia ni, awak boleh buat apa yang awak suka. Because you are worthy to be God. So who is the true God? The true God, again, macam saya cakap, siapa Tuhan yang sebenar? Tuhan yang menjadikan kita semua dan alam ni. Kita tahu dan kita tak tahu. So boleh tak, soalan seterusnya, soalan ke-9, boleh tak semua Tuhan betul? Tak boleh, tak logik. It doesn't make sense. Sama. Kalau lebih dari satu Tuhan akan berperang. Sampai dunia pun tak ada. Dia cakap kalau mereka berperang Rusia dengan China pun, akan ada World War III yang kita pun lenyap. Bayang kalau Tuhan berperang. It just doesn't make sense sebenarnya to start with. It doesn't make sense. Yang kata yang boleh Tuhan banyak ni, kenapa perlukan 10 Tuhan, 1000 Tuhan, 10,000 Tuhan? Why you stop at 10,000? Why not 10,000? When one can do everything. So it doesn't make God powerful kalau Tuhan ada banyak. It doesn't make sense sebenarnya. Tak logik. Dia tidak akan buatkan God tu, macam saya cakap tadi, sangat kuat ataupun absolute ataupun power bila God kena share power ataupun kena discuss sebelum nak buat apa-apa kan. Tak logik. Kata kalau insist ada Tuhan selain daripada Tuhan yang menjadikan kita, kena bawa bukti itu sebab Tuhan akan tanya. Dan readykan dengan jawapan dan consequences of kita punya action. So what is the true purpose of life? So apa tujuan hidup yang sebenar manusia? Yang pertama, macam Aristotle cakap, tujuan hidup yang sebenar adalah untuk mencari tujuan hidup yang sebenar, untuk mencari using our akal. Macam Pablo Picasso kata, find your gift, find your for. Sebab God, Tuhan nak kita cari. Cari dan bukan setakat ikut orang. Semua orang kena cari untuk diri dia sendiri. Saya pun tak ada kontrol atas anak saya atau bini saya. Saya tak boleh paksa dia. Saya cakap kepada anak saya, kalau dia sayang saya, kalau dia percaya selain daripada Islam betul, saya dah bagi alasan saya, dia cuma dia kena discuss. Itu je.
So apa tujuan hidup yang sebenar? Untuk mencari Tuhan yang betul dan percaya kepada Tuhan betul. Nombor dua, untuk buat kebaikan sebaik yang mungkin, sebanyak yang mungkin daripada kita hidup sampai kita mati. Bila kita jumpa itu tujuan hidup kita. Strive to do good deeds. Forbid from bad deeds. Jangan halang daripada orang buat tak baik. Nombor tiga, watawassaw bil haq. Kita kena berpesan dengan kebenaran, ajak orang lain, kongsikan kebenaran. Itu watawassaw bil sabr, dan kita berpesan-pesan, berpesan-pesan cakap elok, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab dalam Islam dan anything, yang paling penting adalah di hujung. Jadi kita kena sabar dan juga kita kena istiqamah, persevere until our last breath, sampai hujung, sampai mati. So, saya conclude balik tadi, apa tujuan hidup sebenar? Cari Tuhan yang betul dan buat baik, dan jangan buat tak baik, dan kita berpesan-pesan untuk kita stay on the right track, atas jalan yang betul sampai kita mati. So, soalan yang ke-11, what if aku tak kisah? Okay, yes, of course boleh. Dunia ni awak boleh buat apa saja awak nak, nak percaya pada Tuhan, nak percaya pada Tuhan lain, nak maki Tuhan, buatlah apa pun. Mungkin awak bahagia, mungkin awak tak bahagia, mungkin awak akan kaya. Betul? Sebab kalau orang apa yang difikir hanyalah kekayaan, dia akan dapat kekayaan. That's law of nature. Manjada wajada, apa you buat, you akan dapat. So, kalau you nak harta, you dapat. Apa yang kita usahakan, kita akan dapat. Baik ataupun buruk. Dalam dunia ni, Tuhan bagi je. No problem. Take it. Tapi ada cuma, ini Tok Guru saya cakap. Yang dia cakap, so saya ulangkan saja. Dia kata, kebarangkalian besar awak takkan dapat ketenangan hati. Di dalam ni awak tak mungkin dapat dalam dunia. Hidup takkan tenang kalau awak tak mendapat satu, hanya Tuhan yang betul awak percaya, awak akan dapat ketenangan yang sejati, yang abadi, yang Tuhan akan bagi. Awak akan dapat dua, ketenangan di sini dan juga selepas mati. Nombor tiga, awak, yang macam saya cakap, awak akan dapat ketenangan selepas mati. Ini confirm. Kalau ada, kalau tak ada, kita tak rugi. Apa nak rugikan pula? Jadi kita dah buat yang terbaik. Tapi kalau awak tak ada tu, kalau awak tak percaya, kebarangkalian yang besar, awak tak tenang di dunia dan awak confirm tak tenang di akhirat. Nombor 12, adakah Islam berjaya memenuhi 5 prinsipal true purpose of life, tujuan hidup yang sebenar? Saya minta maaf, memanglah saya bias, memang saya dah buat benda tu dan saya percaya ya. Tak setuju boleh komen. Satu, universal, yes. Sebab satu, Islam tak membuatkan orang beyond what he or she can do. Kalau orang tu sakit, nak mati ke semua, kalau dia boleh buat, dia percaya kepada Tuhan yang satu, dia dah strive buat yang terbaik dalam hidup dia, it's okay, fine, cukup. Tapi kalau ada orang yang ada lebih, nikmat yang lebih, dia kena share. Kalau ada orang yang dapat nikmat kurang, dia kena sabar. Itu dia. Universal, yes. Dia tak, Islam ni tak confine, tak untuk satu bangsa, satu. No. Islam, Muslim ni daripada root word salama, untuk orang yang dapat ketenangan kalau dia menyerahkan dia punya hidup untuk apa yang Tuhan suka, to the will of God. Satu, Islam insyaAllah universal, dia untuk semua orang, tak ada bangsa, bukan tempat semua. Percaya je pada Tuhan dan Islam, Nabi Muhammad. Nombor 2, dia akan buatkan kita lebih tenang dan gembira, dan juga orang lain. Sebab kita, saya sendiri, saya rasa alhamdulillah saya tenang dan saya gembira lepas saya faham semua ni. Awak boleh cuba. Nombor 3, dia provide some sense of justice, dia memberikan keadilan. Tanpa keadilan selepas di akhirat ataupun selepas kita mati, sebab di dunia ni tak ada keadilan yang mutlak. Ada orang senang, ada orang susah, ada orang senang tapi dia zalim, ada orang senang tapi dia kedekut, ada orang senang tapi dia tak kisah pasal orang lain. Ada orang yang sangat malas, dia macam tu, ada orang yang cacat, ada orang yang sakit. So,
Benda tu semua part of bigger ujian yang kompleks yang kita tak faham. Tapi kalau kita bersabar, kalau kita diuji, kalau kita susah, kita cari jalan keluar, sebab kita tahu hidup ni adalah satu ujian, Tuhan akan ganjarkan dengan ketenangan dengan di hari akhirat, syurga atau neraka. So kita ada benda tu, tanpa ada judgment day, hari akhirat. So benda tu it's almost pointless, tak ada keadilan dan dunia, tak ada jawapan pun. Why me? Kenapa aku kena mati awal? Kenapa aku kena sakit? Orang lain okey je. You will not have that answer. Okay, hope last kali it provide comprehensive plan and moral values. Islam, orang Islam terkenal dengan the most practicing religious people. Betul, Islam yang lebih orang yang nampak kurang-kurang dia pergi haji bertahun setiap tahun. Dia nampak yang orang yang practicing Muslim, yang praktikkan Muslim ni, dia sembahyang 5 kali sehari, ada 5 specific interval. Memang nampak dia ada plan. Islam pun nampak cara berpakaian macam mana. Dia ada, kalau dia nak boleh diikut tak ikut tu nombor 2, tapi garis panduan tu dah ada, apa yang baik tak baik. Even macam minum alkohol, you tak boleh nampak kata orang Islam kata minum alkohol tu boleh, berjudi tu boleh. Dan kita tahu dekat US alone, yang saya cakap, dia dah cost US economy $750 billion money wise, US dollar 3 billion lebih ke 4 billion duit kita. Banyak benda tu boleh buat, boleh bagi rumah percuma kat semua orang, boleh bagi medical hospital free, lot of money every year. Okay, tapi people nak, tapi sama ada kita boleh, benda tu ada, right and wrong tu dah ada, tapi kita boleh buat tak boleh buat, itu nombor 2. Dah suruh sembahyang, bayar zakat, haji, puasa. Nombor 5, ada cardiological, yes. Salah satu sebab saya suka Islam, sebab Islam pada saya satu agama yang sangat logical. Dia tanya kita dari mana kita datang, boleh tak kita datang. Tuhan saya tanya, can you come from nothing? Ataupun awak create your own self. Surah tu ayat 35-36. Kemana, apa tujuan hidup kita kat sini dan kemana kita pergi. Konflik. Saya rasa benda tu tak ada sangat didimankan untuk kita selalu bertanya. Dan Tuhan banyak bagi jawapan sama ada kita nak cari ke tak. Okay, last kali, yang ke-13, kenapa saya buat benda semua, Syarul, tolonglah. Satu, sebab saya gembira sekarang, saya tenang dan saya nak kongsikan tu dengan orang lain. Sebelum ni saya happy juga, tapi bila umur 40, bila kita lebih faham. Okay, yang kedua ni saya rasa sedikit sebanyak, saya rasa bila saya share ni, bila orang betul-betul hidup dengan tujuan hidup sebenar, apa dia fikirkan adalah untuk membuat kebaikan sebanyak yang mungkin sebab dia percaya pada Tuhan. Adakah dengan benda itu, dengan secara directly, secara langsung atau tidak langsung, akan membuatkan dunia kita lebih baik? Kalau semua buat macam tu, tujuan hidup dia percaya pada Tuhan, Tuhan suruh kita buat baik, dan berpesan-pesan sama kita untuk buat baik sampai kita mati, kan? Apa dia rugi? Nombor 3, of course, bila benda tu dah cakap, it's part of my responsibility. Itu salah satu tanggungjawab pada saya. Macam saya cakap tadi, watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Tuhan suruh saya buat untuk berpesan-pesan yang kebenaran. Berpesan je. Sebab kalau awak ada benda yang sama, kalau saya duduk di sana, saya atheist ke, saya agama lain ke, saya expect awak buat benda yang sama. Sama ada saya boleh nampak benda itu nombor 2. Dalam Islam kita percaya hidayah tu milik Allah. Tuhan yang akan buka. Nombor 3, itu tanggungjawab saya dalam agama, itu yang agama minta. Nombor 4, itu adalah saya punya conscience. Saya rasa benda satu benda yang betul dan saya kena buat. Dan juga kasih sayang kita sesama manusia, because kalau Islam percaya, you are all my brothers and sisters in humanity. We come from the same great grandparents in Adam and Eve. Kita sama, semua sama. Of course, saya tadi macam di awal ni, the first one, my first chapter, saya tak cakap kenapa saya takut buat benda ni. Because logik ni, kalau macam awak tengok sekarang ni, saya takut kalau saya betul. Saya takut kalau saya betul. Kalau saya salah, okay, I'll be fine. Kalau saya betul, kalau macam kita tengok sekarang, macam saya biasa kena ada follow macam 1MDB case, bila dia ada banyak bagi dia benda tu detail, dan bila orang dah kena bicara ni, dia akan drag semua orang.
untuk masuk. Jangan salahkan semua orang. Untuk melepaskan diri, itu baru dunia, baru nak masuk jail. Jail tu tak ada benda pun. Habis kuat mati je. Tapi kalau dah nampak masuk neraka, nak kena barbecue, saya rasa semua akan salahkan semua orang. Betul. Cuma sekarang benda tu kita tak nampak. Semua orang akan blame, semua akan cari salah. Jadi saya akan cuba. So saya buat ni pasal diri saya, bukan pasal orang. Saya tak boleh nak convert anyone for that matter. Tak boleh nak paksa orang. Macam saya cakap tadi, saya takut kalau saya betul, dia punya akibatnya sangat konsekuensi sangat severe, sangat dahsyat. Dan kita percaya sebagai Islam, kalau saya betul apa yang saya percaya, syurga neraka ni eternal, abadi. Kalau awak senang, awak akan senang sampai bila-bila. Jom, kita boleh join, kita boleh chit chat. Kita tak tua, kita sama je, kita boleh dapat apa yang kita nak dalam syurga. You know? Dengan kawan saya pun sebanyak saya cakap, mungkin kat sini kita akan mati juga. Tapi kalau dekat sana we have more time, kita akan banyak masa untuk buat apa yang kita suka sampai bila-bila. Dan saya takut kalau masuk, kalau sebaliknya, kalau masuk neraka, benda tu juga abadi. So macam mana? Saya tahu ramai orang tak suka sebab benda macam ni, especially yang daripada agama lain ataupun kenapa sibuk-sibuk kan. Saya tak ada niat lain. Saya takut kalau saya betul. With that, terima kasih. Saya sayang awak. Salam and peace. Assalamualaikum.